Salam sejahtera kepada semua. Saya Richard Ratna Dewi Nair. Saya dan ahli kumpulan saya telah memilih jadual berkala sebagai tajuk kami. Saya Kani Moli. Saya Lana Ravindran. Saya Leon Raj Ravichandran. Dan saya Umarbati Subramaniam. Mari kita mulakan dengan pengenalan unsur. Unsur ialah bahan paling ringkas yang tidak boleh dipecahkan kepada bahan lebih ringkas lagi melalui kaedah fizik atau kimia. Atom dan molekul. Atom ialah zarah yang terkecil bagi sesuatu unsur yang tidak boleh dibelah bahagi. Molekul dikenali sebagai zarah neutral yang terdiri daripada gabung dua atau lebih atom yang berpadu secara kimia. Terdapat 3 jenis zarah dalam atom iaitu neutron, proton dan elektron. Neutron ialah zarah yang tidak bercas dan diwakili dengan simbol N. Proton ialah zarah bercas positif dan simbolnya ialah P. Dan akhirnya elektron ia zarah yang bercas negatif dan diwakili dengan simbol E. Proton ialah bercas positif dan neutron ialah tidak bercas, maka nukleus dicas dengan positif. Proton dan neutron juga disebut sebagai nukleons. Elektron bercas negatif dan ia di sekitar nukleus. Seorang ahli fizik iaitu Niels Henrik David Bohr telah membandingkan atom ini dengan sistem suria. Beliau mengatakan bahawa matahari digantikan sebagai nukleus dan planet digantikan sebagai elektron. Sama seperti planet dalam sistem suria, setiap elektron berputar di sekitar nukleus di orbitnya sendiri. Dalam molekul terdapat 2 jenis gabungan atom. Yang pertama ialah gabungan jenis atom yang sama. Kalau satu atom oksigen bercampur dengan lagi satu atom oksigen, ia akan membentuk satu molekul oksigen. Yang kedua ialah gabungan jenis atom yang berlainan. Kalau 2 atom hidrogen bercampur dengan satu atom oksigen, ia akan membentuk satu molekul air. Kesimpulannya, molekul terbentuk apabila 2 atau lebih atom berpadu secara kimia melalui ikatan kimia. Saya nak ceritakan pasal bagi saya salah satu keajaiban yang terbesar dalam sains, iaitu jadual berkala. Kita semua tahu jadual berkala ini tentang unsur-unsur. Semua benda di dunia ini boleh disertakan dengan jadual berkala ini. Okay, so hari ini saya nak ceritakan tentang sejarah macam mana saintis-saintis dapat terbentuknya jadual berkala. Pada tahun 1913, ada seorang saintis. Nama beliau ialah Henry Moseley. Beliau yang telah mengesahkan bahawa nombor atom ini ialah harta physical element. Selama ini, saintis lain-lain buat teori je tentang jadual berkala ini. Tetapi, Henry Moseley yang telah mengesahkan bahawa nombor atom ini ialah harta physical element. Nombor atom ini serupa dengan nombor proton. Jadual berkala yang sekarang menggunakan Mendeleev punya jadual berkala sebagai asas. Mendeleev juga seorang saintis yang membuat teori tentang jadual berkala. Tapi, dia menggunakan peningkatan yang ditemui oleh Henry Moseley yang ikut nombor atom. Okey, so bila dia susun ikut nombor atom itu, benda-benda yang sebelum itu masuk akal. So dari sekarang kita dah ada jadual berkala yang moden. Bagi saya, perkembangan macam mana saintis-saintis dapat membawa jadual berkala ini sangat berkagumkanlah. Sekarang kita tengok pengelasan unsur dalam jadual berkala. Unsur-unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik secara mengufuk dalam jadual berkala. Setiap kumpulan mengandungi unsur-unsur dengan sifat kimia yang sama. Seterusnya, kumpulan. Kumpulan merupakan terus menegak dalam jadual berkala. Setiap unsur-unsur dalam suatu kumpulan menunjukkan sifat kimia yang sama. Sifat fizikal unsur menunjukkan perubahan secara beransur-ansur apabila menuruni kumpulan. Beberapa kumpulan mempunyai nama khas. Seterusnya, kala. Baris mendata dalam jadual berkala. Bilangan proton meningkat sebanyak 1 di suatu kala. Dari kiri ke kanan, unsur-unsur dengan
perubahan sifat kimia dan sifat fizikal secara beransur-ansur daripada logam kepada bukan logam. Dalam skala 6, bilangan unsur-unsur dari 58 hingga 71 disenaraikan secara berasingan sebagai silatanida. Dalam skala 7, bilangan unsur-unsur dari 90 hingga 103 disenaraikan secara berasingan sebagai siri aktinida. Seterusnya, kedudukan logam, bukan logam dan separuh logam. Unsur-unsur di dalam jadual berkala terbahagi kepada 3 bahagian: logam, separuh logam, bukan logam. Kedudukan logam, bukan logam dan separuh logam. Antaranya 80% unsur-unsur di dalam jadual berkala adalah logam terletak di sebelah kiri jadual berkala. Semi unsur logam yang terletak di antara logam dan bukan logam unsur. Semi logam adalah unsur-unsur dengan kedua-dua logam dan bukan logam ciri-ciri. Jom kita melihat apakah itu campuran. Campuran ialah bahan yang terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bergabung secara fizikal dan bukannya kimia. Campuran boleh terdiri daripada unsur atau sebatian atau kombinasi kedua-dua unsur dan sebatian. Berikut merupakan teknik penghasilkan campuran secara fizikal, antaranya kaedah pemulasan, kaedah penyulingan, kaedah pengenapan, seterusnya pemisahan menggunakan magnet, kaedah pengampungan, akhirnya kaedah kromatografi. Maka kesimpulannya, dalam jadual berkala ini, sekarang pun bukan semua benda kita tahu dan tak semua elemen masih ada kat situ. Banyak je elemen yang kosong-kosong. Mana tahu satu masa hadapan nanti kita akan jumpa lebih lagi elemen. Sekarang ni kita dah tahu Captain America menggunakan vibranium shield kan? Tapi vibranium bukan elemen yang betul. Mana tahu di masa hadapan satu hari nanti kita akan jumpa vibranium maybe kat Wakanda. Mula-mula belajar kimia mesti kena hafal jadual berkala. Kata cikgu mesti jatuh cinta, kimia mudah saja. Lina nak kawin kena rubella, kumpulan satu kata cikgu Suha. Makin bawah saiznya berganda, makin mudah derma. Kala 3 naik moto alisika pasar salva, saiz makin kecil cikgu tanya kenapa. Berotot bertambah, nukleus tarik jadi makin power. Infoteri itu sifat ada pada alumina, formulanya mula Al2O3, asid dan alkali, dua-dua pasti ada reaksi. Kimia itu mudah saja, la 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 la. Cikgu Suha dengan O2 jadi base oksida, larut dalam air jadi logam hidroksida, bergabung dengan ion klorida. Ia cuma derma satu I saja, ikatan ion itu tarikannya, kurungan mesti ada cas lain-lain.